Cara wuduk ketika baring. Sembuhkan pada muka dan ratakan air wuduk dengan sempurna. Sembuhkan pada kedua-dua tangan. Mulakan pada tangan kanan. Ratakan air wuduk sehingga ke siku dan celah di bahagian jari. Sembuh pada tangan kiri dan ulang semula langkah tersebut. Ratakan air wuduk sehingga sempurna. Seterusnya, sembuh di tapak tangan. Lalu ratakan air wuduk di atas kepala dengan sempurna. Sembuh air di tapak tangan, lalu ratakan air wuduk pada kedua-dua belah telinga. Langkah terakhir ialah sembuh pada kedua-dua belah kaki. Mulakan dengan kaki kanan. Ratakan air wuduk pada setiap bahagian yang tidak terkena air. Jangan lupa pada tapak kaki juga. Sembuh pada kaki kiri dan ulang perkara yang sama. Jangan lupa ratakan air wuduk dengan sempurna pada kedua-dua belah kaki. Seterusnya ialah tayamum. Letakkan kedua-dua belah tangan di atas debu dan nipiskan. Kemudian sapu dan ratakan pada muka. Seterusnya pada bahagian tangan. Mulakan tayamum pada bahagian tangan kanan. Ratakan pada setiap celah jari. Kemudian ulang langkah yang sama pada bahagian tangan kiri. Solat duduk bagi yang tidak mampu bersujud. Mulakan solat dengan niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah dalam keadaan berdiri. Seterusnya melakukan rukuk seperti biasa. Iktidal. Kemudian duduk di atas kerusi, lalu sujud dengan menundukkan sedikit kepala. Pada rakaat seterusnya, ulang langkah-langkah tadi sehingga sempurna solat. Lakukan duduk tasyahud. Membaca tahiyat akhir sambil menegakkan jari telunjuk. Kemudian akhiri dengan salam. Seterusnya, solat duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Mulakan solat dengan niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Lakukan rukuk dengan menundukkan sedikit kepala. Sujud dengan menundukkan kepala melebihi paras rukuk tadi. Kemudian duduk di antara dua sujud. Pada rakaat seterusnya, ulang langkah-langkah tersebut sehingga sempurna solat. Kemudian lakukan duduk tasyahud. Kemudian membaca tahiyat akhir dan menegakkan jari telunjuk.
Kemudian akhiri dengan salam. Seterusnya, solat secara terlentang menggunakan isyarat kepala. Mulakan solat dengan niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Kemudian menundukkan sedikit kepala sebagai isyarat rukuk. Seterusnya, iktidal dengan mengangkat semula kepala. Kemudian sujud dengan menundukkan kepala melebihi paras rukuk. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian pada rakaat seterusnya, ulang langkah-langkah tersebut sehingga sempurna solat. Membaca Al-Fatihah dan surah pilihan. Melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Seterusnya membaca tahiyat akhir sambil menegakkan jari telunjuk. Kemudian akhiri dengan salam. Solat secara mengiring. Mulakan solat dengan niat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Kemudian tunduk sedikit kepala sebagai isyarat rukuk. Iktidal dengan mengangkat semula kepala. Kemudian sujud dengan menundukkan kepala melebihi paras rukuk. Kemudian duduk antara dua sujud. Pada rakaat seterusnya, ulang langkah-langkah tersebut dengan sempurna sehingga selesai solat. Kemudian melakukan tasyahud dengan mengangkat kepala seperti permulaan solat tadi. Seterusnya membaca tahiyat akhir sambil menegakkan jari telunjuk. Memberi salam setelah selesai solat. Isu yang berkaitan dengan solat. Bolehkah seseorang ibu yang sedang hamil ingin menunaikan solat? Jawapannya ya, boleh menunaikan solat dengan memenuhi semua rukun dan syarat bagi yang mampu sahaja. Bagi ibu yang hamil mampu berdiri, boleh melakukan solat seperti biasa. Jika rasa tidak mampu berdiri seperti sakit lutut, maka boleh melakukan solat secara duduk bagi ibu yang hamil. Seterusnya, apakah hukum menunaikan solat secara berdiri bagi yang mampu? Jawapannya, wajib berdiri bagi yang mampu dan melakukan solat dengan sempurna. Jika tidak, solat tersebut tidak sah dan perlu diulang semula dengan sempurna. Akan tetapi, sekiranya mampu berdiri pada sebahagian solatnya dan tidak berdaya pada sebahagian yang lain, hendaklah berdiri setakat yang mampu dan boleh duduk pada setiap bahagian lain. Seterusnya, bagaimanakah seseorang itu mempunyai penyakit seperti lawas yang ingin melakukan solat? Adakah perlu melakukan wudu atau solat semula jika sebarang najis terkena pada anggota badan?
Jawapannya, bagi seorang pesakit lawa hendaklah melakukan solat secara biasa kerana satu kewajipan kepada semua umat Islam. Kemudian tidak perlu mengambil wuduk semula dan boleh meneruskan solat walaupun terkena sebarang najis pada anggota badannya. Sekian, terima kasih.